Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi, alhamdulillah syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan memberi pada kita sedikit panduan ke arah kesuburan iman. Bagi tuan memiliki kitab sirah Rasulullah ni, Ensiklopedia Sirah Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh buka pada muka surat 294 ya. Iaitu dalam musim yang kita lalui sekarang ni, musim haji. Saudara-saudari kita pergi haji, tuan-tuan keliling kita, sahabat-sahabat kita pergi haji. Maka apakah panduan sedikit daripada sirah Rasulullah SAW untuk kita pelajari ya. Baik, alhamdulillah semua sahabat yang hadir, terima kasih Nur Azinda, Nur Sida Sahad, terima kasih Rohiza, Mak Fajar, Mak Hazika, dekat Insta, Nori, Nazri Saidin, Nisni, ya, Jalan Buruk, Farah, alhamdulillah semua, Farhan Baik. Pada muka 194, telah sempurnalah tugas-tugas dakwah dan penyampaian risalah selain membentukkan masyarakat baru atas asas menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah, menafikan ada Tuhan selainnya. Daripada itu, dakwah juga diasaskan kepada kepercayaan terhadap Rasulullah SAW. Ini mukadimah untuk kita faham tentang haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Sehingga Siti Fatimah, inisiatif Ummah ya, semua John, ya, Wardah Hayati, alhamdulillah, fikum. Jadi kita berada dalam musim haji. Keliling kita, saudara kita, adik-beradik, rakan taulan, pejabat yang pergi haji. Jadi kita belajar sikit cara haji Rasulullah SAW. Seolah-olah ada perasaan yang timbul dalam sanubari Rasulullah SAW menyatakan penghujung sudah pun hampir. Sehingga kan baginda mengutuskan Muaz ke Yaman pada tahun ke-10 Hijrah. Baginda berkata kepada beliau, "Wahai Muaz, boleh jadi kamu tidak akan bertemu lagi denganku sampai ini. Boleh jadi engkau akan lalu di masjidku dan kuburku ini." Lantas Muaz radhiyallahu anhu menangis sayu untuk pisah dengan Rasulullah SAW. Siapakah Muaz ni tuan? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang punya banyak peranan dalam Islam, dianggap salah seorang daripada mufti pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi telah mengutusnya ke Yaman. Jauh jaraknya tu. Dari Madinah pergi ke Mekah pun dah jauh. Ini kan pergi ke Yaman pula, ke selatan lagi jauh. Nabi telah bersabda kepada Muaz bin Jabal, mungkin ni kali terakhir kau melihat aku, wahai Muaz. Mungkin kau pulang nanti kau akan lihat kubur aku kat sini, wahai Muaz. Allah, kata-kata yang sangat sedih daripada Rasulullah SAW. Rahimah Razak, Ahlan Salam Ba'ya Zuki, Hazrin dan Hazri, terima kasih Haris, terima kasih semua kerana jemput teman-teman kita yang lain untuk turut hadir bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita beroleh pahala kerana mengajak mereka mendengar satu kebaikan. Allah mengkehendaki Nabi-Nya agar menyaksikan sendiri keberhasilan dakwah yang telah dijalankannya setelah mengharungi kesukaran dan kepahitan selama 20 tahun. Di Mekah banyak kabilah Arab dan wakil-wakil masing-masing datang kepada Nabi untuk diwariskan syarat-syarat dan syariat dan hukum hakam daripada baginda. Rasulullah juga telah mengambil persaksian daripada mereka bahawa baginda telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah dan menasihati ummah. Rasulullah SAW membuat pemberitahuan untuk menunaikan haji wada' yang bakal menjadi kenangan. Justru ramailah manusia datang ke Madinah dan mengharapkan dapat mengikuti Rasulullah SAW. Ini orang bertanya, apakah hukum melakukan ibadah haji berkali-kali? Kan kebaik kalau ambil duit tu bagi pada orang lain. Apa jawapannya tuan-tuan? Ingat tahu, dalam Islam semua benda ada jawapannya. Ada penjelasannya, ada hukumnya. Kita bukan bercakap satu perkara itu berasaskan kepada pengalaman, pengetahuan, pandangan. Tak, hukum tak dipakai begitu. Kerana Allah menyatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Kita dalam hidup ni tak boleh mandai cakap satu benda tanpa ada bukti, fatwa, sandaran. Apakah hukum pergi haji berkali-kali? Dia pergi lagi, dia pergi lagi. Ada orang setiap tahun pergi pula, puluh-puluh kali pergi. Dia target dalam hidupnya. Apa hukum tuan-tuan pergi haji berkali-kali ni? Nak tahu hukumnya? Tu kena pakai mic Allahu Akbar. InsyaAllah nanti saya pakai mic baik. Kurang jelas ya Miss ni. Okey, baik-baik. Dekat TikTok, dekat Facebook dengar ke? Tolong respon sikit. Baik, suara tak jelas. Nanti saya cek apa masalahnya. Nanti kejap. Mana kena alas agaknya. Baik.
Okey. Setuju jelas clear. Okey, dengar jelas, baik. Okey. Jadi balik kepada perkara ni tadi, maka apakah hukum melakukan ibadah haji berkali-kali sedangkan kita telah melakukannya? Orang kata, kan baguslah duit tu bagi pada adik-beradik ke, orang yang memerlukan ke. Okey, suara setuju clear saya nak pergi Terengganu kejap lagi ni tuan-tuan. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Mumtaz Abdul Hamid, Mumtaz bin Majid, Barudin Ismail, Ahlan wa sahlan. Ruhaya Talib, cikgu Cikgu Ruhaya, semuanya hadir pada pagi ni. Jadi Allah mengkehendaki nabinya agar menyaksikan segi keberhasilan dakwah yang telah diusahakan selama 20 tahun itu. Maka Rasulullah telah membuat pemberitahuan untuk menunaikan haji wada' yang bakal menjadi kenangan. Maka ramailah manusia datang ke Madinah dan mengharapkan dapat ikut Rasulullah SAW. Mereka pun menuju ke Mekah. Pada hari Sabtu, iaitu 4 hari sebelum tamatnya Zulkaidah, Nabi telah bersiap-siap untuk berangkat. Baginda pun menyikat dan melumurkan minyak pada rambutnya, memakai sarung dan baju litupnya, membawa tanda pada haiwan kurbannya. Selepas zuhur, baginda pun berangkat. Apabila sampai di Zulhulaifah sebelum masuk waktu asar, di situ Nabi telah menaikkan salat 2 rakaat. Di situ Rasulullah SAW malam hingga keesokan harinya. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, semalam ada utusan daripada Tuhanku yang datang kepadaku. Saya berkata, salatlah di lembah yang diberkati dan katakanlah umrah beserta haji. Sebelum menaikkan salat zuhur, baginda telah mandi sunat ihram terlebih dahulu. Kemudian Sayyidatina Aisyah memakaikan harum-haruman daripada jenis darirah dan juga misk pada tubuh badan baginda hingga kilatan minyak wangi itu dapat dilihat di tengah-tengah kepala dan janggutnya. Ini sunnahnya sebelum kita berihram Mandi sunat ihram, kemudian pakai wangi-wangian pada tubuh bagi orang lelaki, jangan pakai pada pakaian. Nanti kalau pakai pada pakaian, bila kita menanggalkannya, mungkin dalam bilik air, ketika qada hajat, pakai bila semua pakaian yang telah dilumurkan dengan minyak wangi itu, seolah-olah kita memakai minyak wangi dalam ihram dan kena dam nanti. Gitu Hadi Farhan Al-Hasalan. Ni Aziz Nes Ita semua yang hadir pada waktu ni, Nusuhaila Osman Al-Hasalan, Puan Kamisa Jimes, Ahmad Ali, Rukia Karim, semua yang hadir di TikTok, di Facebook dan juga di Instagram. Baik. Sebelum menaikkan salat zuhur, baginda telah mandi sunat ihram terlebih dahulu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memakaikan wangi-wangian pada tubuh Nabi daripada darirah dan juga misk, sehingga dapat dilihat kilatannya. Baginda membiarkan haruman itu melekat pada tubuhnya tanpa membasuhnya. Selepas itu baginda memakai sarung dan selendangnya lalu melakukan salat zuhur secara kasar 2 rakaat. Maka Nabi SAW pakai ihram, 2 kain lepasnya tadi. Setelah itu Nabi pun mengucapkan talbiyah untuk haji dan umrah di tempat salatnya beringan antara keduanya. Kemudian baginda pun keluar menunggang untanya Al-Qaswa sambil mengucapkan talbiyah lagi. Selanjutnya baginda bertalbiyah lagi selepas untanya tiba di Baida. Maka baginda meneruskan perjalanan hingga mendekati Mekah, lalu baginda malam di Zultuwa. Selanjutnya baginda masuk ke Mekah selepas menunaikan salat subuh dan mandi pada pagi Ahad 4 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Baginda SAW mengambil masa 8 hari untuk perjalanannya itu, di mana dia merupakan jarak pertengahan. Zaria Hamid, Kemudian setelah masuk ke Masjid Haram, baginda pun tawaf di Baitullah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi baginda tidak bertahalul kerana haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah haji qiran. Kerana Nabi melakukan haji qiran. Haji qiran iaitu penggabungan di antara haji dan juga umrah. Kebanyakan jemaah haji pergi ke Tanah Suci pada hari ini, mereka melakukan ibadah haji iaitu haji tamattu'. Ada sebahagian melakukan ifrat, tapi dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kita melakukan haji qiran. Baik. Kemudian baginda singgah di bahagian atas Mekah iaitu Al-Hujun dan menetap di situ. Baginda tidak kembali menaikkan tawaf melainkan tawaf haji. Baginda menyuruh para sahabat yang tidak membawa haiwan kurban supaya berihram untuk umrah. Kemudian sesudah tawaf dan sa'i, mereka hendaklah bertahalul dengan sempurna. Namun para sahabat teragak-agak hendak buat demikian, dan baginda bersabda, kalau aku telah bersiap untuk melakukan urusanku, niscaya aku tidak akan berundur. Kalau tidak akan aku membawa haiwan kurban, niscaya aku juga akan bertahalul. Oleh itu, siapa yang tidak ada haiwan kurban hendaklah dia bertahalul. Sehubungan dengan itu, mereka pun mendengar dan mematuhinya. Jadi sahabat ni ada yang melakukan haji secara tamattu'. Dia melakukan secara qiran macam Rasulullah SAW. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, iaitu hari Tarwiyah, Nabi pun menuju ke Mina. Di situ Nabi menunaikan salat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh 5 waktu. Maknanya seharian bagi dulu situ.
Kemudian baginda menunggu sebentar hingga matahari terbit. Selepas itu Nabi pun bergerak ke Arafah. Inilah cara Nabi kita melakukan ibadah haji. Walau bagaimanapun tuan-tuan perempuan yang menunaikan ibadah haji pada hari ini mungkin tidak akan singgah pada hari tarwiyah, iaitu hari ke-8 ke Mina. Mungkin terus pergi ke Arafah. Sebenarnya ini satu sunnah. Kalau boleh buat dia sangat utama. Kalau tak boleh buat, tidaklah berdosa. Bergantung pada keadaan trafik. Mungkin tahun ni lebih terurus agaknya, maka kebanyakan jemaah akan singgah di Mina macam Rasulullah SAW, ya. Baik. Setibanya di Arafah, baginda mendapati sebuah kemah yang telah dipasang untuk baginda. Baginda pun singgah di situ. Apabila matahari mula terbenam, baginda memanggil untanya Al-Qaswa', lalu menunggang unta tersebut menuju ke lembah Nurana. Tapi kita seperti biasa juga, pada hari ini telah ditetapkan tempat, maka tak boleh kita keluar dengan sewenang-wenangnya di tempat yang telah ditetapkan itu. Jemaah haji Malaysia kat sini, jemaah haji Brunei kat sini, jemaah haji Singapura kat sini, maka kita dipagar. Tak benar kalau kita keluar, ada kawalan polis, tentera dan sebagainya. Fazi Wahi, maka tak boleh nak pergi ke lembah Muranah ni. Baik, khutbah terakhir. Pada ketika itu terdapat sekitar 124,000 orang yang sudah berkumpul. Lalu Nabi pun bangun menyampaikan khutbah. Baginda bersabda khutbahnya, "Wahai sekalian manusia." Khutbah kena bersemangat sikit lah tuan-tuan ni. Nabi kita melakukan haji apa? Haji wada'. Haji wada'. Tapi pelaksanaan dia cara qiran. Okey. Nabi bersemangat menyampaikan khutbah. Kadang-kadang khutbah Nabi ni macam tentera yang sedang berkawat, memberikan arahan kepada tentera yang sedang beratur. Jangan khutbah ni orang pun tidur dengan suara macam lagu apa tak tahulah. Sebab orang tertidur dengan lemak manis tuan-tuan ni. Maka kita khutbah ni biar bersemangat sikit. Salam semua, ya. Asyur Rahman, Afrizan, barakallahu fikum. Terima kasih semua sahabat yang hadir. Ya, Anggrit Katria, Akilan, Maisara, ya, Zack Backpack, terima kasih. Lash Hilmi, Aida, terima kasih semua, ya. Wahai sekalian manusia, dengarlah kata-kataku. Sungguhnya aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu selepas ini. Di tempat ini buat selama-lamanya. Nabi pun menjelaskan bahawasanya darah dan harta kamu adalah haram terhadap kamu, sebagaimana kehormatan kamu pada hari ini di negeri kamu ini. Ingatlah semua perkara yang berhubung dengan kelakuan jahiliah telah aku hapuskan di bawah tapak kaki ini. Darah yang tumpahkan semasa jahiliah dihapuskan. Tuntutan darah yang pertama aku hapuskan adalah darah Ibn Rabi'ah bin Harith. Riba jahiliah semuanya terhapus. Riba yang pertama sekali aku hapuskan adalah riba Abbas bin Abi Muttalib. Riba itu semuanya telah terhapus. Jadi riba dalam Islam hukumnya haram sampai Nabi menegaskannya. Nabi menegaskannya di mana? Dalam peristiwa haji yang pertama dan terakhir Nabi lakukan ni. InsyaAllah Abu Tashid, ahlan salam, assalamualaikum. Apa khabar? Ya. Nur Azrah binti Awang, terima kasih semua sahabat yang hadir. Jadi riba ni satu dosa besar. Nabi telah menekankannya dalam banyak peristiwa, termasuk dalam Hajatul Wada'. Bahawasanya riba ni ada 60 pintu. Pintu yang paling ringan bagi melakukan ibadat riba, melakukan riba ni ibarat seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Ya. Dia ada haji qiran, Q. Qiran, qaf. Okey. Jadi amalan riba ni amalan diharamkan, dan orang melakukan riba itu ibarat dia berzina dengan ibunya sendiri. La ilaha illallah wal iyazu billah. Kalau perempuan ibarat dia berzina dengan puteranya sendiri. Kemudian Nabi pesan lagi, bertakwalah kamu kepada Allah dalam soal wanita, kerana kamu mengambil mereka dengan amanah, menghalalkan faraj mereka dengan amanah. Mereka berkewajipan menaikkan tanggungjawab terhadap kamu, iaitu dengan tidak menangkap seorang pun yang kamu tidak sukai masuk ke dalam rumah kamu. Jika mereka melakukan demikian, maka pukulan mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan. Manakala kamu pula berkewajipan untuk memberikan hak mereka yang berupa makan, minum, pakaian dengan sempurna. Allahu Akbar. Pada hari ini, ya, kita mengingatkan isi kita. Mungkin orang tak masuk ke rumah, tapi orang masuk dalam hati isteri kita dengan sebab apa pertayangan dia tengok. Dia tengok filem Korea, dia tengok movie, dia tengok apa lagi? Dia tengok TikTok, dia tengok Insta, dia tengok macam-macam artis itu, artis ini, orang itu, orang ini. Ya, maka terpengaruhlah orang tersebut dalam hati sanubari seseorang perempuan itu, yang merupakan satu musibah akhir zaman, tuan-tuan. Seorang lelaki pulang ke rumah pegang handphone sampai ke sudah, tidak memegang isterinya. Seorang isteri pula sibuk tengok handphone, tengok macam-macam perkembangan orang yang tertentu dan sebagainya.
maka tak ada masa dah untuk melayan suami. Inilah fitnah akhir zaman yang kita kena atasi, tuan-tuan. Satu fitnah yang berlaku dalam kehidupan hampir setiap daripada kita, ya. Cubalah kita hadkan penggunaan telefon ni. Pulang saja kat rumah, ya, mulai pukul 9 malam lepas main isyak, jangan pakai handphone dah. Peganglah Al-Quran, berusrah dengan isteri, dengan anak-anak semua. Letakkan syarat semikian, tuan-tuan. Ni kalau tak buat, tak tahu bila nak buat. Tak boleh nak buat setiap hari, startlah buat pada hari-hari tertentu. Macam hari ni ibaratnya baca surah Al-Kahfi bersama-sama petang nanti, malam nanti. Jadi Nabi telah mengingatkan kaum muslimin betapa pentingnya menjaga isteri, kerana kamu telah mengambil isteri kamu daripada tangan ayah ibu mereka, menghalalkan perhubungan tersebut dengan mereka, semuanya dengan kalimah Allah. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang kedudukan orang perempuan sampai distreskan oleh Nabi SAW dalam peristiwa yang paling penting, merupakan khutbah terakhir Nabi untuk umat Islam dalam Hajatul Wada'. Inilah haji yang pertama dan terakhir dalam kehidupan Nabi SAW. Lalu sebahagian daripada umat Islam mengatakan, Nabi pun buat haji sekali saja. Yang kau pergi buat haji banyak kali, buat apa? Apa jawapan kepada soalan macam ni, tuan-tuan? Nanti saya jelaskan, kita suruh hukumnya. Baik. Aku tinggalkan sesuatu kepada kamu, yang mana jika kamu pegang teguh dengannya, maka selama-lamanya kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnahku. Wahai sekalian manusia, sungguhnya tiada Nabi lagi selepasku, dan tiada lagi umat selepas kamu. Oleh itu, sembahlah Tuhan kamu, tunaikan salat 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat kamu dengan penuh kerelaan hati, tunaikan haji di Baitullah, serta taatilah para pemimpin yang mengendalikan urusan kamu. Nescaya kamu akan nak masuk ke syurga Tuhan kamu. Tengok pesan Nabi SAW, ya. Nabi ini diberikan oleh Allah, Sayyidina Umar, iaitu Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim itu berarti Nabi punya kata-kata pendek tapi mengandungi makna yang mendalam. Al-Wasalan, Abang Anwar Syaranda dari Singapura, Zamzam Al-Wasalan, Farah Wahidah, Zabidah binti Stapa, terima kasih Al-Wasalan semua sahabat yang hadir pada waktu ni. Ya, Ruqyah Karim, Ulo, Laksmana Hakim, Ayu Samad, semua yang hadir, ya. Masyita Anwar Al-Wasalan, Amri Taf, Jadi ini pesan yang sangat penting. Nabi memberitahu, peganglah kepada Al-Quran, peganglah kepada As-Sunnah. Dan Nabi mengingatkan lagi supaya menunaikan salat 5 waktu. Kita kena pesan pada anak-anak kita, pada isteri kita, pada suami dah semayang ke belum, ingatkan mereka selalu. Dan kemudian tunaikan puasa pada bulan Ramadan, tunaikan zakat dengan penuh kerelaan hati, pergilah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan taatilah pemimpin-pemimpin kamu selagi mereka mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyuruh kepada amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Tentu ada yang ingin kalian tanyakan tentangku, luahkanlah apa yang kamu inginkan. Mereka menjawab, kami bersaksi bahawa Tuhan benar-benar telah menyampaikan, menunaikan dan memberi nasihat secara yang terbaik. Tengok, para sahabat generasi yang paling hebat, mereka menjawab Rasulullah SAW dengan memuji, dengan mengatakan bahawa kami bersaksi Nabi telah menjalankan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan, inilah perbezaan antara kita dengan Syiah. Syiah yang ada mungkin keliling kita pada hari ini, yang ada taqiyahnya. Syiah ni berbeza dengan kita pada beberapa perkara, tuan. Nombor satu, dia sudut akidah kita. Akidah kita begitu jelas, rukun iman, rukun Islam kita. Mereka ni ada imam 12. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa kita mengatakan para sahabat Nabi telah menyampaikan tanggungjawab. Hadi Farhan, saya belum keluar lagi Hakim, InsyaAllah ada peluang nanti saya ambil bahagian ni, InsyaAllah. Noniza, Yusuf. Yang kedua tadi, kita beranggapan bahawa para sahabat Nabi telah menjalankan tanggungjawab dengan semungkin. Mereka merupakan mata rantai periwayatan yang menyampaikan kita kepada Rasulullah SAW. Tapi golongan Syiah telah mengatakan bahawa sahabat-sahabat Nabi habis semua murtad. Ya, kalau bulan puasa kita sembahyang tu sebut nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita usawat kan, kita mendoakan untuk mereka kan dengan kalimah ridha Allah kan. Ya, tapi kalau ada orang Syiah sebelah kita, dia bukan kata begitu, dia kata la'natullah alaihi. Fauzil Tempang, Muzaimah Umar. Ini antara perbezaan kita dengan Syiah. Lagi perbezaan kita dengan Syiah, Syiah beranggapan bahawa Quran yang kita miliki ini telah dilesapkan oleh Abu Bakar sebanyak 1/3 dan Umar 1/3. Yang tinggal sekarang 1/3 saja. Tinggal 1/3 saja. Apa yang lengkap mereka mengatakan? Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah tu yang tebal. Kalau Quran kita tebal macam ni, berarti yang sebenarnya tebal macam tu. Kerana 2/3 telah dilesapkan dua orang
yang dipanggil sebagai sanama Quraisy. Buruknya kata-kata mereka ni tuan-tuan. Kita ni kalau adab kita kalau bertelaga dengan orang pun tak perlulah guna perkataan-perkataan keji ya. Tapi Syiah memanggil Abu Bakar dengan Umar sebagai dua berhala Quraisy. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takkanlah sahabat Nabi seramai 124,000 orang ni, setengah dia mengatakan 74,000 orang ni, antara bilangan 100,000 ni, takkanlah semua murtad tuan-tuan. Tak masuk akal lah tuan-tuan. Jadi golongan Syiah ni, antara akidah mereka mengatakan para sahabat telah murtad. Yang tinggal di Islam cuma 3 orang saja. Siapa 3 orang tu? Salman al-Farisi kerana dia memang keturunan Farsi. Ali karramallahu wajhah. Yang ketiga Miqdad bin Aswad. Ini 3 orang saja yang tidak murtad. Lagi Abu Zar Ghifari 4 orang. Selain daripada itu habis murtad belaka. Dengan isi Nabi murtad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi para sahabat yang sangat mulia ini telah menjawab kata-kata Nabi. Kami bersaksi bahawa Tuhan telah menyampaikan, menunaikan, memberikan nasihat yang terbaik. Lantas selepas itu jari telunjuknya diangkat ke langit dan menghalakannya kepada orang ramai. Ya Allah, saksikanlah. Perkara itu disebut 3 kali. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Itu sebab dalam sunnah Nabi, kalau kita menjadi imam semayang, sebagai contohnya ketika khutbah Jumaat, ketika berdoa, imam kan dia pegang tongkat belah kiri, sunnah peganglah, tak pegang pun tak apa-apa. Tapi Nabi SAW punya style menyampaikan khutbah, ketika berdoa Nabi akan gerakkan jarinya. Allahumma ghfir lil-muslimina wal muslimat. Al-mu'minin, Nabi tunjuk jari begini. Nabi menjadi imam, menjadi khatib, Nabi tidak berdoa seperti ini. Ilmu lah tu. Jangan kata, saya tak tahu pun. Tak tahu tu bukan berarti ilmu tahu. Tak tahu tu kena belajar lah. Nabi SAW ketika khutbah, Nabi tidak akan doa seperti ini. Nabi akan doa menunjukkan jari. Allahumma fil muslimina wa muslimat, wal mu'minina wa mu'minat, wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Allahumma fil lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nabi tu jari begini sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang yang berteriak mengucapkan semula kata-kata Rasulullah supaya dapat didengari oleh orang ramai semasa Nabi berada di Arafah, iaitu Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Rabi'ah merupakan sahabat Nabi, beza daripada bapaknya Umayyah bin Khalaf yang merupakan musuh Islam ya. Jadi Nabi telah pun menyampaikan khutbah, suara Nabi tak kedengaran sepenuhnya, maka Rabi'ah ini menjadi mujahir, mukabbir, menyampaikan suara Nabi supaya yang jauh-jauh, yang belakang itu dapat dengar kata-kata baginda SAW. Kemudian Nabi pun menyampaikan khutbahnya, turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Turun ayat ini yang mengatakan bahawa Allah firman, aku telah menyempurnakan untuk kamu agama kamu, aku telah mencukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah meridhakan Islam itu menjadi agama buatmu. Dan surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Tak kala Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar ayat itu dibacakan, maka beliau pun menangis. Orang ramai bertanya kepadanya, mengapa kau menangis? Jawapan Abu Bakar, tidak lagi kesempurnaan melainkan akan datangnya kekurangan. Tengok Abu Bakar punya kefahaman. Beliau berkata, setiap kali datangnya kesempurnaan, pasti selepas itu akan ada kekurangan. Ya tuan-tuan, setiap benda bila sampai ke puncaknya, lepas itu penurunan lah kan. Kita naik bukit, naik sampai ke puncaknya. Lepas sampai ke puncaknya, turunlah. Maka begitulah kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Islam sempurna, Allah turunkan ayat menyatakan punya kesempurnaan, tapi nanti selepas ini akan berlaku kekurangan, orang murtad dan sebagainya. Abu Bakar memahami ayat itu. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala ya. Baik. Selepas selesai khutbah, Bilal pun melaungkan azan dan iqamah. Nabi menunaikan salat Zuhur bersama orang ramai. Selepas itu dia iqamat sekali lagi, lalu baginda pun menunaikan salat Asar secara jamak, tanpa diserangi antara kedua-duanya dengan salat yang lain. Jadi ketika berada di Arafah ni, Nabi melakukan salat Zuhur dengan Asar secara jamak, qasar Baik. Sudah itu Nabi pun menunggang untanya menuju ke tempat wukuf. Baginda pun melepaskan untanya. Unta tersebut duduk di atas batu-batu, manakala talinya letakkan di hadapan sambil menghadap ke arah kiblat. Baginda berwukuf di atas unta tersebut hingga terbenam matahari dan warna kuning langit pudar hingga hilang matahari daripada pandangan. Tuan-tuan, jadi waktu yang paling digalakkan kita berdoa pada hari Arafah ni selepas Zuhur sebenarnya. Selepas Zuhur, selepas berkhutbah, selepas sembahyang ni semua sampai kepada maghrib. Tapi lepas Zuhur tu memang panas sungguh tuan-tuan, panas yang amat sangat. Tuan yang telah pergi haji tu, panasnya luar biasa sekali. Maka jagalah kesihatan diri kita kalau kita ditakdirkan pergi menunaikan ibadah haji ni, untuk duduk di tempat yang selamat. Doa pokok ke, duduk di tempat yang
kurang panas ke dalam kemah dan sebagainya. Nanti bila menjelang petang dekat asar menuju ke maghrib, kita kena semayang asar bawa ke zuhur jamak tadi kan. Maka lepas asar tu kurang panas, barulah kita duduk kat kawasan batu-batuan tu. Itu yang lebih digalakkan. Yang Arafah ni kalau boleh keluar ke kawasan bukit-bukit itu untuk kita berdoa di kawasan itu lebih baik, lebih aula. Ya, bagi mereka melakukan ibadah haji, moga tuan-tuan berpeluang melakukannya. Muda-muda ni kumpul duit segera, jangan leka, rajin-rajin rajin-rajin kumpul duit bersungguh-sungguh, insya-Allah mudah-mudahan Allah kabulkan hajat tuan-tuan untuk menunaikan ibadah haji pada usia muda. Kalau boleh pergi haji ni bawah 50 ni memang biasa tuan-tuan. Bawah 60 pun okey lagi lah. Kalau lebih 60 nanti takut sakit lutut, sakit itu dan sebagainya, maka tak mempunyai kesempatan untuk buat banyak perkara yang Nabi kita lakukan sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu baginda pun memboncengkan Usama di atas untanya menuju ke Muzdalifah. Baginda menunaikan salat maghrib dan isyak dengan satu azan, dua iqamah tanpa diserangi oleh tasbih di antara keduanya. Kemudian baginda berbaring di Muzdalifah sampai ke fajar. Ini maknanya bermalam, bermabit di Muzdalifah. Ya, kalau orang tanya pergi Muzdalifah buat apa? Jawapannya pergi Muzdalifah untuk kutip batu. Itu satu bahagian daripada ibadah dekat Muzdalifah. Selain daripada itu, kena banyak berdoa kat sini. Kalau penat sangat pun baring, berdoa masih baring itu. Ya. Ya Hasimah, sebaik-baiknya pergi waktu muda. Muda ni bergantunglah seperti orang kadang usia 50 tahun masih kuat macam orang 30-an dan orang 30-an dah sakit. Tapi lumrahnya kalau kita dapat buat pada usia yang muda, bawah 60-an ni kira okey lah. Kalau lepas 60-an tu takut nanti banyak perkara yang kita tak mampu lakukan. Bukanlah tak boleh pergi, tapi sebaik-baiknya yang muda ni tak target untuk menaikkan ibadah haji pada usia muda. Itu maksud saya, Mazian Baharudin kerja betul-betul, cari rezeki betul. Ya. Baik. Setelah itu baginda pun boncengkan Usama di belakangnya di atas untanya menuju ke Muzdalifah. Nabi pun menunaikan salat maghrib isyak dengan satu azan, dua iqamah tanpa diserangi tasbih di antara kedudunya. Kemudian baginda baring hingga terbit fajar. Selepas menunaikan hari ke-berapa tuan-tuan? Hari ke-9 Zulhijjah lah. Malam ke-10 ya. Kemudian baginda menunaikan salat subuh. Baginda menunggang untanya sampai kepada Masy'aril Haram, menghadap kiblat. Baginda berdoa, bertakbir, bertahlil, mengucapkan kalimah tauhid. Baginda menunggu di situ hingga masuk waktu subuh. Masy'aril Haram ni apa tuan-tuan? Ini merupakan kawasan Muzdalifah menuju ke Mina. Ya, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Allah menyatakan surah Al-Baqarah tentang keperluan untuk kita ingat Allah Taala sebanyak-banyaknya. Itu sebab kena baca dan tanya orang dengan betul. Jangan pula peluang pergi ke Muzdalifah tu tidur kutip batu, itu pula betul bersembang-sembang, padahal tempat tu tempat mustajab doa. Ingat tahu, bila kita pergi Tanah Suci ni ada 10 tempat mustajab doa. Yang pertama, di Kaabah itu ada Hajar Aswad, kawasan dekat Hajar Aswad. Usahalah untuk pergi ke kawasan tersebut, usahalah. Yang kedua, namanya Multazam. Multazam ni tempat yang terletak di antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad itu sendiri. Yang ketiga, pintu Kaabah sendiri. Yang keempat, dipanggil Maqam Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Kaabah di kesan tapak kaki baginda alaihissalam, yang terletak dalam kotak kaca tu. Yang keenam, dalam Hijr Ismail, kalau dibuka alhamdulillah. Yang ketujuh, di bawah pancuran emas. Yang ke-8 di Bukit Safa. Yang ke-9 di Bukit Marwah. Yang ke-10 di Arafah. Yang ke-11 di Muzdalifah, di Mina. Ini tempat mustajab doa tuan-tuan. Terutamanya kalau kita pergi menunaikan ibadah haji, kita memang berpeluang untuk dapat tempat-tempat yang 10 itu. Ini tuan-tuan, saya jumpa beberapa orang lah tuan-tuan, berjaya dalam apa yang dia usahakan, kesan daripada doa dia ketika berada di tempat-tempat yang mulia ni. Saya jumpa dengan seorang wanita ibu tunggal pada masa itu. Lepas tu dia kematian suami. Selepas habis indahnya, dia pun pergi menunaikan ibadah haji dan dia berdoa di tempat-tempat tersebut. Doa kepada Allah SWT, anak-anaknya, perlukan anak-anaknya lah, masing-masing belum bekerja, perlukan wang nak berkahwin, nak apa. Dia berdoa tuan-tuan di tempat-tempat yang mulia ni. Dan akhirnya Allah SWT ilhamkan kepada dia untuk memasuki satu bidang perniagaan yang orang lain tak buat. Dan dia berjaya menjana pendapatan tuan-tuan yang banyak. Alhamdulillah dapat menyekolahkan anaknya,
dapat memberikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik, padahal suaminya tu ialah suaminya meninggalkan harta yang tak begitu banyak lah. Jadi doa banyak dimustajabkan di sana. Saya mengalami pengalaman peribadi sendiri, tuan-tuan. Ada seorang sahabat, dia kata dia belajar kat UK, tak tahu balik nak kerja apa, susah nak dapat kerja pada waktu ni kan. Ni cerita lebih 10 tahun lalu. Pulang dia berdoa supaya Allah ilhamkan kepada dia buat satu perniagaan. Dia balik ke Malaysia, dia tengok macam mana orang menguruskan hartanah. Ini jadi salah seorang daripada property punya ejen yang sangat berjaya. Jadi ini bab dunia, bab akhirat pun kita jangan lupa minta kepada Allah. Tuan ya? Jadi amatlah rugi kalau orang pergi ke tempat-tempat yang mulia ni tak berdoa, dia buat benda lain, dia bersembang, dia tak perasan kepentingan berdoa kat situ ya. Yang mulia Puan Sharifah, Nur Aisyah, Al-Wasahlan, Fauzi. Jadi penting untuk kita pergi ke tempat-tempat ni untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pergi umrah, pergi haji ni, kita janganlah bebankan dia dengan doa macam-macam untuk diri kita. Madailah kita sebut pada dia doa supaya kehidupan saya diberkati, diampunkan Allah dosa kami sekeluarga, cukuplah. Janganlah pergi salin doa panjang lebar sampai membebankan orang yang pergi ibadah haji ataupun umrah itu kan, nak kena doa untuk kita pula. Kalau kita ni dikirim orang doa, tidaklah wajib kita menyempurnakan doa tersebut, melainkan madailah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ramai orang kirim doa kepada aku, engkau lebih mengetahui tentang apa yang mereka minta, maka penuhilah hajat mereka, berilah kepada mereka ni ada masalah, penyelesaian yang miskin kau kayakan. Begitu doa cukup dah, tak payah nak sebut seseorang itu specifically, tuan-tuan. Baik. Kemudian di Muzdalifah baginda menuju ke Mina sebelum terbit matahari. Baginda memboncengkan Al-Fadhal bin Abbas hingga sampai ke lembah Muhasir. Baginda bergerak perlahan, kemudian mengambil jalan tengah membawa ke Jamrah Kubra hingga baginda sallallahu alaihi wasallam sampai berdekatan dengan pokok yang ada pada masa itu. Jamrah itu pula dikenali dengan nama Jamrah Wusta dan Jamrah Ula. Jadi pada pagi 10 Zulhijjah ni, umat Islam akan melontar selepas sembahyang Hari Raya. Selepas waktu sembahyang raya, kalau mereka tak sembahyang, mereka dalam keadaan haji tidaklah dituntut untuk sembahyang sunat raya, Idul Adha ya. Mereka kena menyempurnakan ibadah haji terlebih dahulu. Jadi pada pagi 10 Zulhijjah itu mereka akan melontar 7 batu di tempat namanya Jamrah Kubra. Saya ada cerita pada tuan-tuan, Jamrah Kubra ni adalah berkaitan dengan pada zaman Sayyidina Ibrahim AS. Nabi Ibrahim itu ketika baginda diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih puteranya Ismail, maka datanglah iblis mengatakan kepada baginda AS, apakah patut kau sembelih puteramu itu wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim pun melontar syaitan dengan batu 7 biji 7 kali di kawasan namanya Ula. Kemudian berjalan lagi sampai 400 meter ke hadapan, datang lagi iblis Abdullah untuk memperdayakan Nabi ini, menggodanya dengan mengatakan, apakah kau ingin menyembelih anakmu wahai Ibrahim? Kau mendapatinya usah payah. Radhiyah Muhammad Syahrin, Kamaria Ibrahim alaihissalam semua. Sahabat kat TikTok. Adia Ashley. Oh, nama macam putih. Zainirin, Farid Syar, Syabil Aiman, Ainul Usman dan semua. Maka Nabi Ibrahim pun melontarnya. Datang kali kedua, mengatakan lagi perkara yang sama kepadanya. Maka Nabi Ibrahim pun melontarnya lagi. Pergi kali ketiga, maka 3 tempat itu disebut sebagai Ula, Usta dan juga Aqabah. Jamrah Ula, Jamrah Usta, Jamrah Aqabah, ataupun Jamrah Sughra, Jamrah Usta, Jamrah Kubra Aqabah ataupun Kubra. Kemudian baginda pun pergi ke tempat penyembelihan, iaitu menyembelih 63 ekor unta dengan tangan baginda. Sudah itu diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelihnya. Baki 37 ekor, menggenapkan bilangan 100 ekor unta. 100 ekor unta, 67-nya disembelih oleh Rasulullah SAW. Ini Faizul Al-Wasalam. Madam Zazagabur Al-Salam Hasui, semua yang hadir. Aziz Al-Wasalam Kemudian baginda dan Ali radhiyallahu anhu makan daging yang dimasak dan menghirup kuahnya. Kemudian baginda menunggang untanya menuju ke Kaabah. Di Mekah baginda menunaikan salat zuhur. Kemudian baginda bertemu dengan kaum kerabat Bani Abdul Muttalib yang sedang mengendalikan urusan meminum kepada orang yang datang menunaikan ibadah haji, serta berkata, biarkanlah Bani Abdul Muttalib menguruskan minuman buat jemaah haji. Kalaulah tidak kena bimbang orang lain berebut mengambil tugas memberi minuman ini kepada kalian, aku akan bersama kalian berikan minuman. Kemudian mereka mengulurkan sebalik air, lalu baginda pun minum daripadanya. Rasulullah SAW telah pun menetapkan jaga kunci Kaabah ni ada kabilahnya, yang bagi minum kepada jemaah haji ada kabilahnya. Bagi orang Arab ni satu syaraf lah, kemudiaan kalau dapat menaikkan tanggungjawab ini kepada jemaah haji Baik.
Pada hari raya Korban bersamaan 10 Zulhijjah itu, baginda telah menyampaikan khutbahnya. Sewaktu masuk waktu duha, baginda menyampaikan khutbah di atas keledai putih bertumpuk hitam. Sementara Ali radhiyallahu anhu menjadi penyampai bagi pihak baginda. Semasa khutbah berlangsung, orang ramai yang mendengar, sebagian yang duduk, ada yang berdiri. Baginda bersabda, sungguhnya masa telah beredar sebagai bentuknya pada hari diciptakan langit dan bumi. Setahun mengandungi 12 bulan. 4 bulan daripadanya ialah bulan-bulan haram. Antaranya bulan Rajab, yang terletak di antara bulan Jamadah dan juga Sya'ban. Baginda bertanya, bulan apakah ini? Mereka menjawab, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian baginda diam hingga mereka menyangka baginda menamakan bulan itu dengan 6 bulan yang lain. Baginda bertanya, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar. Baginda bertanya lagi, negeri apakah ini? Mereka menjawab, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Baginda menjawab, bukankah ini negeri kalian? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Baginda bertanya lagi, hari apakah ini? Mereka menjawab, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian baginda diam hingga mereka menyangka baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Maka baginda bertanya lagi, bukankah hari ini hari Korban? Mereka menjawab, benar. Ini cara metod Nabi dalam dakwah. Nabi, apa yang Nabi lakukan itu dipanggil isyrak. Maknanya kita menjadikan orang bersama dengan kita itu merasai dan menyelami, menghayati apa yang kita sampaikan. Ini teknik yang patut kita gunakan sebagai guru lah. Bila kita cakap, kita minta orang bagi komen, kita minta orang respon. Begitu mesranya pernikahan cara Rasulullah SAW, ya. Taufik Al-Salan, Noy Abdul, baginda bertanya kepada para sahabat bagi memberikan penekanan. Tengok, jadi apa yang disebut kat sini, baginda bersabda, sungguhnya darah, harta, benda, kehormatan kamu adalah haram bagi kamu sebagaimana haramnya tempat ini. Jangan kita pandang tanah haram saja haram, malahan kita mengumpat orang Islam pun hukumnya haram. Satu lagi seorang ulama hadis bernama Al-Amash, ya tuan-tuan, dengan gurunya melalui satu tempat. Gurunya itu apa kita panggil, dia juling, dia buta sebelah matanya. Maka Amash pula rabun. Ya, seorang buta sebelah mata, yang seorang rabun. Mereka melalui satu kawasan. Maka guru ni berkata kepada anak muridnya, wahai Amash, marilah kita ambil jalan berbeza. Engkau lalu sana, aku lalu sini. Anak murid berkata, wahai Tuan Guru, kenapa pula gitu? Biarlah saya pimpin tangan Tuan Guru. Tuan Guru jawab, nanti orang ramai akan berkata, si rabun, orang akan mengumpat kita, si rabun memimpin si buta. Lalu anak murid kata, apalah Tuan Guru? Mereka kata demikian, mereka dapat dosa, kita dapat pahala. Anak murid kata pada Tuan Gurunya. Tuan Gurunya berkata, wahai Amash, itu tak betul. Sebaiknya kita ni orang alim menjadikan orang ramai dapat pahala supaya kita dapat masuk syurga bersama-sama, bukan membiarkan mereka buat dosa dan masuk neraka. Tengok bagaimana hikmahnya para ulama. Ya, Allahu Akbar. InsyaAllah kami doakan siapa yang sakit sembuh, ya. Nak ceritakan kepada tuan-tuan betapa pentingnya dalam hidup ni kita jangan fikir kok kita saja, fikirlah untuk orang Islam yang lain. Cara orang alim berfikir, dia tak mahu orang lain masuk neraka. Dia tak mahu dia saja yang masuk syurga. Maka apa yang berlaku? Dia mengatakan kepada anak muridnya, marilah kita berpisah kat sini, kalau di sini, aku di sini, supaya orang tak mengumpat mengatakan si rabun memimpin si buta. Kan orang suka komen-komen kan. Jawapan anak murid, tak apa, kita dapat pahala. Jawapan Tuan Guru, tak boleh macam tu. Jangan biarkan mereka berdosa. Jadi kalau sini, aku lalu sana, jadi tak adalah apa-apa komen negatif ataupun irtab ataupun mengumpat mereka terhadap kita. Allahu Akbar. Macam tu sekali cara para ulama berfikir, ya. Baik, baginda bersabda, sungguhnya darah, harta, benda dan kehormatan kamu adalah haram bagi kamu sebagaimana haramnya tempat ini, di negeri ini, di bulan ini. Kelak kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu dan dia akan menyoal kamu tentang amalan yang telah kamu lakukan. Ingatlah, jangan kalian patah balik menjadi pecah selepas kematianku, pecah belah dan saling bunuh antara satu lain. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka jawab, benar, Rasulullah telah menyampaikan. Baginda bersabda, wahai Tuhan, saksikanlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Ada kalanya orang yang sampaikan berita itu lebih faham daripada orang yang mendengarnya sendiri. Kadang-kadang hidup ni kita menyampaikan ilmu kepada orang yang mendengar ilmu kita menjadi lebih alim daripada kita. Ini biasa terjadi. Guru pada ini kan, guru mengajar anak murid maths, biologi, fizik, chemistry sebagainya. Maka anak-anak murid itu menjadi lebih pandai daripada tuan guru, daripada cikgunya. Sehingga anak murid itu jadi pakar, jadi saintis, doktor, jadi engineer. Macam itulah Nabi maksudkan. Kadang-kadang ada orang yang mengajar, Zarina, ya, Baria, Isha Hamzah, Fitria Mustafa, Umi Hashim, semua sahabat hadir kat Insta, sahabat yang dekat Facebook, kat TikTok, semua yang hadir, terima kasih semua, ya. Maka
Dalam riwayat lain, baginda bersabda dalam khutbahnya, ingatlah tidak boleh seseorang buat kesalahan jahat jenayah melainkan di sini mengikut tanggungjawabnya. Tidak boleh seseorang buat kesalahan yang bertanggungjawabkan terhadap bapanya. Ingatlah sungguh syaitan telah putus asa untuk disembah di negara ini, di negeri kamu ini, selama-lamanya, akan tapi dia akan ditaati disebabkan kalian meremeh-remehkan amalan kalian. Dia sudah puas hati dengan cara itu. Syaitan tak mampu lagi menyebabkan kamu menyembah berhala, tapi syaitan akan menjadi pemangkin kepada perpecahan pergaduhan kamu sesama umat Islam. Kemudian Nabi pun tinggal di Mina beberapa hari tasyrik itu, menunaikan ibadah-ibadah yang lain, termasuk dalam ibadah haji ini, dan mengajarkan syariat-syariat, menegakkan sunnah yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim AS, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan syirik. Pada setengah hari tasyrik itu, baginda turut menyampaikan khutbah, menyampaikan tazkirah lah, ya. Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang hasan daripada Sarab bin Nabhan radhiyallahu an. Beliau menyatakan Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada hari itu, iaitu pada hari Ru'us, hari tasyrik yang kedua. Baginda bersabda, bukankah hari ini hari tasyrik pertengahan? Mereka menjawab, ya, justru khutbah yang disampaikan baginda sama seperti khutbahnya pada hari kurban. Khutbah itu disampaikan sebaik turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, Bahaudin Kais, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kula. Baik, saya nak habis ni. Pada hari nafar yang kedua, iaitu hari nafar Sani, 13 Zulhijjah, Nabi bertolak meninggalkan Mina sehingga di cerung bukit Kinana dalam kawasan Al-Abtah. Baginda menetap di situ menghabiskan saki-baki hari itu, dan malamnya di situ baginda menunaikan salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Kemudian baginda tidur sebentar. Kemudian seterusnya baginda menunggang tunggangannya menuju ke Kaabah, lalu melakukan tawaf wada'. Setelah selesai semua ibadah hajinya, baginda menitahkan semua rombongannya untuk balik ke kota Madinah yang suci, tapi bukan untuk berehat, malah untuk meneruskan semula perjuangan dan jerit peri kerana Allah SWT, di jalan Allah SWT. Maka biasa ibadah haji Rasulullah SAW, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada setiap kita yang hadir. Tadi saya ajukan soalan, apakah kita digalakkan menaikkan ibadah haji berkali-kali atau ambil duit itu bagi pada orang lain? Kedua-duanya ada pahala, tuan-tuan, tetapi tidak pernah ada nas yang menghalang kita untuk pergi haji lebih dari sekali. Bahkan ada banyak hadis yang menceritakan keutamaan menaikkan ibadah haji. Contohnya, tabi'u bainal haji wal umrah. Kamu selalulah menunaikan haji dan umrah, kerana kedua-duanya akan menafikan kefakiran sebagaimana api menghilangkan kekotoran pada zat besi. Ya. Jadi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal dengannya melainkan syurga. Ada banyak hadis yang menunjukkan kepada keutamaan melakukan ibadah haji, dan ada kalangan tabi'i seperti Atha' bin Abi Rabah yang telah menaikkan ibadah haji lebih pada 60 kali. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga ramai para sahabat menaikkan ibadah haji berkali-kali. Kalaulah ibadah haji ni kita tunaikan kemudian bagi pada orang lain peruntukan yang ada, itu paling utama, tentulah golongan salafus salih berbuat seperti itu, kan. Kita bantu orang pun bantu juga, dan orang yang tidak layak pergi haji kerana tiada kekuatan kewangan, tidaklah diwajibkan baginya untuk menaikkan ibadah haji. Mungkin kita bagi pada adik-adik kita yang dalam kesusahan. Wang itu lebih penting untuknya untuk membetulkan rumahnya yang rosak, daripada badai, daripada taufan, daripada ribut, banjir. Saya tak boleh pula mengatakan, Kak, saya bagi kat 20,000 ni, Kak mesti pergi haji tau. Tak boleh macam tu. Kak, saya bagi Kak 20,000 ni, akan nak betul rumah, boleh nak sekolahkan anak, nak hantar universiti, nak selesaikan hutang, ambil. Kita tidak boleh mengatakan, saya bagi duit sepatutnya saya pergi haji ni 30,000, jadi awak kena pergi haji tahu duit saya ni. Tak boleh kata begitu, tuan-tuan. Dalam masa sama tidaklah digalak, maknanya kita tetap digalakkan untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah. Melakukannya berkali-kali tidak ada masalah padanya. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri pada kita keberkatan, kefahaman atas apa yang telah disampaikan. Moga baik semuanya daripada Allah. Terima kasih kerana sharing pada teman-teman lain yang kirim bunga, kirim bintang, star sebagainya. Terima kasih semua. Hasan Ismail, Fadli Ahmad, Mia Amila. Jadi jawapan pada soalan tadi, siapa yang mengatakan lebih baik baginya untuk ambil wang yang haji sunat dilakukan kepada orang lain, dia tidak mengatakan perkara ini dengan asas yang kuat. Kerana dalam hadis mengatakan galakkan untuk menyempurnakan ibadah haji ini berkali-kali bagi mereka yang mampu. Tak ada pula mengatakan ambil duit ini bagi kepada orang lain. Intan Nur Saina, alhamdulillah semua, Ida Usub Amir,
Kharina Khairi. Terima kasih semua yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, ini buku sirah yang terbaru saya, Ensiklopedia Sirah Kekasih Muhammad SAW yang baru terbit. Ya, pada harga RM149. Tuan-tuan dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Beli secara online. www.telagabiru.com.my. Buku ni penuh dengan diagram, dengan gambar, ya, dan ada QR code. Ada QR code macam ni. Seperti kalau tuan-tuan nak dengar ceramah saya, boleh dengar kat sini. Scan boleh dengar. Penuh dengan, kaya dengan peta, kaya dengan gambar, ya, dan diagram, jadual. InsyaAllah sangat menarik untuk kita hadiahkan diri kita sendiri, mengenali Nabi lebih rapat, mengusahakannya kepada keluarga, menghadiahkan kepada sahabat-sahabat kita akan bersara contohnya, ya, kepada mereka pada hari jadi, hari kelahiran anak. Mudah-mudahan mempelajari sirah kekasihku Muhammad SAW ni, tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Baik, bagi tuan yang minat untuk melakukan ibadah haji, kita ada satu menunaikan ibadah umrah. Kita ada satu peluang melakukan umrah 3 tanah suci. Kita pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Mekah dan pulang dari Madinah. Maknanya umrah 3 tanah suci. Bagi mereka yang berpeluang, berteks, jom ikut kami dalam perjalanan umrah 3 tanah suci yang akan kita kendalikan pada bulan 8 tahun ini nanti. Mana lagi berapa bulan? Dia maksud 7, 8 lagi, lebih kurang sebulan saja. Ya. Tak tahu nak beli online, pergi tekan www.telagabiru.com.my, nanti sampai pada kedai kami, kedai online kami. Badal Haji. Ada badal haji, boleh menghubungi Zazan Travel. Saya tak pasti dah ditutup atau belum, boleh cek dekat Zazan Travel punya website kat Facebook. Bagi mereka yang minat untuk pergi ke Balkan, kita ada trip pada bulan 10, yang bulan 8 dah penuh. Kita ada trip pergi ke Turki, trip pergi ke mana, ke Morocco, ke Spain. Dan bulan 9 nanti insyaAllah kita nak pergi ke selatan Thai, belajar cara orang Thai berdakwah. Sahabat saya ni seorang sahabat yang PhD daripada Universiti, daripada USIM. Beliau ni telah pun berdakwah, dia orang Thailand, isterinya orang Malaysia, telah pun berdakwah dan ribuan orang manusia masuk Islam. Tuan nak join bersama kami, insyaAllah tunggu, kami akan adakan trip ini pada bulan 9 nanti. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyertai untuk kita belajar. Pun saya ambil tak ramai, kita pergi dalam satu grup yang kecil. Orang ramai terkejut orang Thailand nanti tuan-tuan. Kita nak belajar dakwah secara praktikal kat Thai. Okey, terima kasih tuan Nora Zainal, terima kasih. Bagi mereka yang minat untuk pergi umrah 3 tanah suci, masih lagi dibuka sekarang ni, trip bulan 8. Kita pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pulang dari Madinah nanti. Okey, jangan lupa ikut perkembangan dekat Zazan Travel. Semangat. Terima kasih Wanti, Haliza, Bunga, Nora, Fiani, terima kasih semua. Elmamas, Ahayu, Sanusi, terima kasih. Arbaatun, Kamaruddin Ak, terima kasih semua. Cikgu Nubadaria, terima kasih ya. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi pagi esok, InsyaAllah. Kalau tak pun hari Jumaat dan Sabtu nanti. Baik. Esok saya bertolak dari Kuala Terengganu pagi. Besok tak ada kuliah, pagi tak ada kuliah besok. Kita cuba dengan kuliah lagi Jumaat dan Sabtu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.